Hari ni kita sambung ulang kaji kita. Okey. Sila bagi perhatian apa yang cikgu buat ulang kaji. Okey. So jadi soalan yang pertama. Okey, antara jujukan berikut iaitu nombor di atas ni yang manakah pola yang sama dengan jujukan. Jadi 1 jadi 4 maksudnya tambah 3. 4 jadi 7 tambah 3, 7 jadi 10 tambah 3. So pola dia ialah menambah 3 daripada nombor sebelum dia. Jadi ni kurang kan, pangkah. Ni maksudnya tolak kan. Ni tambah 1, dia tambah 3 kan, out. Ni tambah 3 dapat 15, tambah 3 dapat 18, tambah 3 dapat 21. Okey, jadi jawapan dia C. Okey, sekarang nak pi kembangkan. Okey, kembangkan. Macam mana nak buat? Okey. Okey, jadi buat macam mana? Cikgu tulis lain lah, tak perhati dengan dia tulis. Okey. Darab masuk X kali X kuasa 2. Sebabnya apa? Positif ni. X kuasa 2 ni. Positif, positif. Okey, sekarang kita nak buat X dengan positif 3. Positif 3, positif. Ni pun positif. Jadi positif, positif. Tanda sama positif. 3 kali X. 3X. Okey, so sekarang nak buat yang ni pula. Negatif 1 kali dengan X. Positif, negatif. Tanda beza jadi negatif. 1 kali X. X. Okey, negatif 1 dengan positif 3. Tanda dia berbeza. Ini negatif. 1 kali 3, 3. Okey, sekarang kamu ringkaskan. Jadi X kuasa 2. Tak ada geng lah. Jadi ni kedua keturunan yang sama. 3X tolak X. Jadi positif 2X. Okey, jadi belakang tak ada geng. Tolak 3. Ada jawapan? Okey, ada B. Okey, so jadi seterusnya. Okey, diberi P sama dengan 4Q tolak A. Ungkapkan Q dalam sebutan P dengan A. Q dalam sebutan A. Dia tulis Q kan dulu. Jadi Q duduk sorang-sorang. Jadi soalan dia 4 sama dengan 4Q tolak A. Q duduk sorang-sorang, ingat. Di tolak A main belah sini. Di P tambah A. Di tolak A main sini. Tambah A tinggal 4Q sorang-sorang. Q sama dengan 4 tambah A. Ni kan darab main belah sini. Jadi bahagi. So jawapan kamu ialah B. Okey, siap. Okey, diberi rumus punca kuasa A tambah 3 per B sama dengan 4. Ungkapkan A. Okey, di A duduk sorang-sorang. Cikgu salin soalan. A tambah 3 per B sama dengan 4. Kita kan nak A kan. Jadi B ni buat naik atas. Kan bahagi main belah sini di darab. Jadi 4 B. Yang ni tinggal punca kuasa A tambah 3. Kita nak hilang punca kuasa 2 ni, square root ni. Kita kuasakan belah kiri, kuasa belah kanan. Jadi yang ni akan hilang. Yang ni kita kuasakan 2 kan. Okey, kita bukan ni ingat. Kalau kuasakan 2, ni 4 jadi. Ni kan kuasa 1. 4, 1 kali 2, 2. Jadi 4 kuasa 2. Jadi 16 B kuasa 2. Macam tu. A tambah 3. Dia nak A saja kan. Ungkapkan A. Di A duduk sorang-sorang. 16 B kuasa 2 tolak 3. Apa jawapan dia? A. Okey. Okey, Raja menunjukkan sebuah heksagon. Heksagon berposisi. Okey, Raja menunjukkan sebuah heksagon. Heksagon berposisi 5. Cara nak ingat macam mana cikgu ajak. 5 pentagon. 6, 7. H-E-K dulu, baru H-E-P. Jadi, tagon. Heksagon. Jadi, 7. Okey, jadi ada 7 sisi. Okey, bila ada 7 sisi, cikgu tulis besar. Okey, heksagon 7 sisi. Okey, macam mana nak buat? Dia nak cari nilai X. Okey, cari nilai X ni lah. Jadi macam nak buat? Okey, kamu belajar N tolak 2 darab 180 ialah untuk dapatkan sudut pedalaman kan. Okey, jadi kita ada 7 sisi. Jadi 7 tolak 2 darab 180. Jadi dapat 5. 5 darab 180. Kita akan dapat 900. 900 ni ialah jumlah sudut pedalaman. Jadi sudut T campur sudut S campur sudut R, Q,
sudut P. Okey, so jadi itu 900. Kalau kita nak tahu satu ni saja, jadi 900 bahagi dengan 7 sisi. Dapatlah 100. Sekejap tekan kalkulator. Okey, cikgu buat pembetulan sikit ni. Heksagon. Heksagon. Itulah jangan jadi macam cikgu. Cikgu pun dah keliru. Heksagon ni 6. Jadi kat sini kita kena betul. 6 tolak 2. Ini akan jadi 4. 4 kali ni dapat 720. Cuba tekan tengok. Okey. Kan dah salah. Rugi kan? Jadi 720 bahagi 7. 720 bahagi 7. Bagi 7 kenapa? Bagi 6 kan? 6 sisi. Aduh. Sebab tu bila kela sikit habis jawapan. Ni dapatlah 120. So sini 120. Ni pun 120. Jadi T ni pun 120. Lupa. Heksagon 6. Okey, seterusnya kita nak X ni kan. Jawapan 120 mana ada. Jadi pun salah. Okey, kalau kamu tahu ni sebuah segitiga. Kalau segitiga ni jumlah sudut pedalaman dia 180. 180 tolak 120. 180 tolak 120 dapat 60. 60 bagi 2 dapatlah sini 30. Sini 30 kan. Bila campur 120 campur 30 campur 30 180. Okey, ni garis lurus. Garis lurus 180 sudut dia. Bila tolak 30 dapatlah 150. Jawapannya A. Okey, nombor 6. Raja menunjukkan satu bulatan. Apakah B? Apa tu B? B ni apa? B ni apa? Okey. Kamu tengok balik. Kamu kena ingat sifat-sifat bulatan. Okey, kalau B ni ditunjuk dalam ni. Ni. Maksudnya ni sikit. Dia tunjuk ni maknanya sikit. Okey, kawasan ni bahagian ni sikit. Dia tanya B hak ni lah. So, jadi hak B mesti kalau sikit minor lah. Oh, semua minor. Semua minor pula. Perentas minor manalah nak ada. Okey. Ni ialah dalam ni. Kalau tunjuk ni maksudnya dia sektor minor lah. Sektor minor bahagian sikit. Besar ni ialah sektor major. Lengkuk minor hak tepi ni tepi ni. Lengkuk ni panjang ni lengkuk minor. Kalau cikgu buat color lain yang ni alamak terpadat lah pula. Sekejap. Okey, kalau tadi cikgu kata yang warna biru ni lengkuk minor, jadi ni lengkuk major. Major banyak, minor sikit. Okey, dengar tu. So, jawapan kita sektor minor. Sektor tu maksudnya kalau bulatan ni kena pusat, ni sektor hak sikit ni sektor minor, besar ni sektor major. Okey, soalan ni ada masalah sikit. Jadi soalan ni sebenarnya ialah dia nak soalan ni ialah sebuah prisma. Bentuk ni ialah sebuah prisma. Dia sebenarnya bukan nak cari luas ni, dia nak cari isi padu. Okey, jadi jawapan ni pun memang salah. Cikgu dah cek, memang salah. Jadi kalau macam dia bagi bentuk prisma ni, macam mana kamu nak cari isi padu? Okey, ingat balik formula untuk prisma. Kita kira luas kereta rentas ni dulu. Okey, macam mana nak kira? Macam mana nak kira? Okey, kalau kau tengok ni tegak. Apa formula segitiga? 1/2 darab tapak darab tinggi. Okey, 1/2. Tapak kita memang 12. Tinggi kita ni, tinggi kita tak boleh ambil 10. Okey, kamu kena guna teorem Pythagoras. Okey, ni segitiga. Dia 6 kan? Dia 12 kan? Jadi sini 6, sini 6. Sini 10. Kena guna teorem Pythagoras. Tinggi ni berapa? Jadi, apa yang cikgu cakap ialah ni tinggi ni berapa? Kamu gunalah formula 3, 4, 5. 5 ni sisi yang paling tinggi kan? Jadi dia hypotenuse. Jadi 10 kita hypotenuse. Jadi 5 boleh 10? Boleh, darab 2. Kita darab 2, yang lain pun jadi apa?
10 kali 5 kali 2 10, 4 kali 2 8, 3 kali 2 6. Jadi sisi dia 6, 8, 10. 6 dah ada, jadi sini 8 lah. Jadi tinggi kita 8. Dia sebenarnya matematik ni, apa yang kamu belajar sebelum ni kamu kena guna. Tu bab 1, bab 13/1 tu, teorem Pythagoras tu penting. Nak guna sampai tan 3 sampai tan 5, kena balik study balik. Okey, so jadi okey. Ni baru dapat luas ni. Luas rata rentas tu. Kita nak cari isi padu, kita kena darat dengan tebal dia. Tebal itu orang panggil panjang, tak panggil tebal. Jadi darat dengan tebal dia 16. Okey, kamu tekan aku kereta, dapatlah jawapan je. Tekan dapatlah 768. Okey. Okey, soalan seterusnya. Hitung jarak. Jarak. Ingat balik formula jarak, koordinat dua ni. Okey, so formula jarak apa? X kuasa 2, X2 tolak X1 kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1. Okay, so labelkan dulu. Label dulu. X1, cikgu nak ambil nombor ni lah, saya bagi X2 lah. X2 sebab dia 7 besar. Y2, X1, Y1. Okey, kita masuk nilai. Punca kuasa 2 square root X2 7. 7 tolak X1 kamu negatif 5. Tolak 5 lagi. Jangan ada salah. Yang nak ambil 7 tolak 5 tahu tak boleh. X2 7. Tolak tu memang ada. Tak boleh dah. X1 kamu ni memang negatif 5. Negatif 5. Ini tolak dia tambah. Okey, kita buat. Y2 kamu 1. Lepas dia tolak Y1 kamu negatif 4. Kuasa 2. Okey, bila kita ringkaskan, tolak-tolak dia tambah kan. 7 tambah 5, 12. Kuasa 2 tambah 1. Negatif positif. 1 campur 4, 5. Jadi 5 kuasa 2. Okey, jadi 144. 12 kuasa 2, 144 tambah 25. So, bila tekan kalkulator, dapat 169. Jawapan dia 13. Siap. Okey, so jadi M ialah titik tengah yang menyambungkan huruf koordinat H. Okey, cikgu ulang balik. Tak lekat tadi. Okey, 360. 320, P 80, P 20, P 5 macam makin berkurang. Bila makin berkurang, maksudnya dia akan bahagi ataupun tolak. Jadi, kalau cikgu buat daripada belakang. 5 yang 20 darab 4. 20 yang 80 darab 4. 80 darab 4 dapat 320. So, bila daripada belakang ni pergi depan, darab. Jadi, baliknya arah dibahagilah. Membahagi 4 pada nombor sebelumnya. Okey. Seterusnya kita pergi kepada nombor berikut. Tulis nombor bagi nombor berikutnya. Okey, jadi kita tulis nombor. Okey, kamu tengok. 1 jadi 4. Dia kan bertambah kan. Tengok nombor ni bertambah. Bila bertambah sama ada tambah ataupun darab. Okey, kamu tengok ni. Darab tambah ni pelik ni. Kalau 1 tambah 3. 4. 1 tambah 3. 4. Tambah 3 lagi, jadi 16 tak? Tak. Jadi, kita tak boleh ambil tambah. Jadi, kita buatlah darab. Jadi,
Kita tengok ni 1 kali 4, 4 kali 4, 16, 16 kali 4. Oh, okey. So, jadi tuliskan nombor yang berikutnya. Dia dah 2 nombor darab 4 kan. So, duk tekanlah kalkulator. 256 darab 4. 1024. Satu lagi. Darab lagi dengan 4. 4096. Okey, siap. Okey, cari nilai X dengan Y. Kamu cuba tengok ni. Bawah ni per 5, per 5, per 5, per 5. Apa kata bagi di per 10 saja? Sebab 5 boleh di 10. 10 boleh di 5. Tapi ni akan jadi nombor pelik ni. Sebabnya 10 ni bagi 2, dapat 5. 1 bagi 2, dapat 0.5. Jadi apa kata kita bagi jadi 10 senang? Okey, bila dari per 10, maksudnya darab 2 kat bawah ataupun darab 2 jadi 4. Ni jadi 10, bawah darab 2 atas darab 2 jadi 2. Ni tak apalah, 1 per 10. Ni jadi 10, negatif 1, darab 2, negatif 2. Okay, so ni kosong kan? Confirm lah kat sini negatif 1 per 10. Siap dah Y. Negatif 1 per 10. Okay, so kalau Z, kamu tengok ni 1 per 10, 2 per 10. Confirm lah ni 3 per 10. Okay, jadi negatif 2. Ni negatif 3. Ni negatif 4. Okay, negatif 4 per 10. Okay, kalau kamu pasang jawapan kamu ni yang bentuk teringkas gini. Ni teringkas. Yang ni tak teringkas. Perkecil dia. Ni dapatlah negatif 2 per 5. Tekan kalkulator saja. Kamu tekan kalkulator negatif 4 per 10. Tekan sama dengan dia tolong perkecil siap-siap. Ingat tak susah-susah. Okay, kita sambung. Faktorkan. Macam mana kita nak faktorkan? Okay, kalau faktor kita buat macam ni. 27X tambah 9. Okay. Kita tengok nombor dulu. 9 dengan 27 ada dalam CP apa? CP 3. Jadi bagi 3. Okay. Bagi 3 dapat 9. 9 ke 3, 27. Keturunkan X. Tambah apa kita turun. 3 bagi 3 dapat 3. Okay. Siap. Okay. Jadi 9 dengan 3 ni ada dalam CP apa? Ada dalam CP 3 lagi. 3 lagi. Okay. Jadi 3 kali 3, 9. X tu jangan lupa buat turun. Saya buat balik. 3 kali 3. X dapat 9. Okey. Tambah ni kita salin. Kalau sini tolak pun salin je. Turun, tolak tu sampai ke bawah. 3 bagi 3 dapat 1. Okey. Jadi kita darabkan tepi ni. 3 kali 3, 9. Salin hak bawah ni. 3X tambah 1. Itulah maksud faktor. Jawapan dia C. Siap je. Seminit betul sampai. Okey. Ni kembangkan. Kembang. Okey, 5 darab 2 masuk. Tanda dia positif, 2 depan dia positif, 5 pun positif. Jadi jawapan kamu dah positif. 5 kali 2, 10. Keturunan dia Okey, lepas tu 5 kali dengan negatif 3. 5 ni positif, negatif. 5 kali 3, 15. Okey, siap. Yang ni pula. Darab masuk. Tanda dia sama, jadi positif. 4 kali 3, 12. Keturunan dia G. Positif dengan negatif. 3 kali H, 3H. Siap. Okey. Raja menunjukkan sebuah segi 4. Titik A. E adalah titik tengah. E titik tengah untuk AD. Okey, jadi panjang BC ni sama dengan AD. Jadi 2X. Jadi sini X dengan X. Sebabnya dia kata E ni tengah-tengah. Okey, faham? X campur X. 2X samalah panjang ni. Okey, so jadi dia kata apa? Cari luas segi 4 ABC. ABC E. ABC nak cari luas. Macam mana nak cari luas? Ada ke formula cari luas 4 segi menyerah ni? Ni ada. Ada ke formula 4 segi menyerah? Pasal apa 4 segi? 1, 2, 3, 4. 4 sisi. Okay, jadi cara dia kamu salah. Kira guna formula tu. Mana ada formula? Kira semua tolak segitiga. Itulah yang terbaik. Okey, faham? Kita padam dah sebab comot sangat. Okay, jadi kita ulang ni X, ni X kan. Okey, lepas tu cari luas semua. Kalau luas semua ialah 5Y kali 2X. Jadi berapa?
5 kali 2, 10. Keturunan dia X kali Y, XY. Ni semua sekali. Ni semua sekali. Okey, so kalau segitiga ni formula dia apa? 1/2 darab tapak dia ni kan. 5Y kali dengan tinggi dia X. Jadi sama dengan 1 kali 5, 5/2 Y kali X, XY. Jadi tolaklah. Luas semua dia apa? 10 XY tolak 5/2 XY. XY keturunan yang sama kan? Jadi XY. 10 tolak 5/2. Jadi berapa? 7. Tekanlah kalkulator terus. Kalau susah sangat. 10 tolak 5/2. Dapatlah 15/2 XY. Okey, siap. Okey, cari diberi 3J sangat. Cari nilai J. Tengok nilai J. Tulis dulu 3J tambah K sama dengan 42. Masuk nilai. K dia kata 4. Okey, J yang dia nak cari. K tu 4. Jadi K 6/42. Jadi 3J sama dengan 6 kali 4 tambah dengan 6 kali 4, 24 sama dengan 42. Okey, tak celui. Sambung dengan. Jadi 3J sama dengan 42 tolak 24. 3J sama dengan, tekan kalkulator. Dapat berapa? 42 tolak 24 sama dengan 18. Okey, J sama dengan 18 bagi 3. Dapatlah 6. Okey. So, soalan yang kedua ialah masih lagi 3J tambah 6K sama dengan 42. Okey, jadi dia kata J tu negatif 2. 3 kali negatif 2 tambah 6K sebab dia nak apa? Nilai K. BI ni salah. Okey. K sama dengan 42. Kita ni dapat negatif 6 tambah 6K sama dengan 42. Okey. 6K sama dengan 42 tambah 6 lah. Negatif 6 dari sini kan. Okey, 6K sama dengan 8. Okey, jadi K sama dengan 48 bagi 6. Jadi K sama dengan 8. Tekan kalkulator je. 48 bagi 6. Okey. Okey, dia kata apa soalan? Sebuah silinder tinggi dia H iaitu 10. Luas tapak dia 10. Luas tapak 10. Apa benda luas tapak? Formula bulatan kan? Pi J kuasa 2. Kalau bahasa Inggeris, pi R square. Okey, jadi jawapan dia 10. Jadi maksudnya dia suruh pakai berapa, dia tak cakap pun. Jadi kalau dia tak cakap apa, pakailah 27 kali dengan J kuasa 2 sama dengan 10. Okey, J kuasa 2 sama dengan 10 kali 7 bagi 22. Dapat apa? 10 kali 7, 77 bagi 22. Dapatlah J kuasa 2 sama dengan 7/2. Kalau nak cari J, square root 7/2. Luas tapak kecil sangat. Okey, tak apalah. Pakai tu. Okey, so jadi soalan dia kata rumus bagi untuk isi padu pepecah adalah hasil darat luas tapak 10 darat dengan tinggi. Bentuk satu rumus V dengan mewakili 8 bentuk silinder. Okey. Dia nak rumus V itu isi padu. Okey, formula untuk silinder apa? Dia kata apa? Luas tapak kali tinggi. Luas tapak ialah pi J kuasa 2. Tinggi dia ialah H. Okay. So, disebabkan ada 8 buah silinder, kita darat dengan 8.
Jadi formula dia ialah V sama dengan 8 pi C kuasa 2 C kuasa 2 H. Okey. Lagipun dia kata bentukkan satu rumus V mewakili isi padu 8 buah silinder. Tu yang kita darab 8. Okey, jadi tandakan bentuk poligon yang bukan poligon. Poligon mesti bentuk dia tertutup. Jadi ni tengah. Salah. Ni poligon ke? Macam ni, melengkung macam ni. Mana ada poligon macam ni. Tengok balik sifat yang ni bentuk tertutup. Poligon. Ni melengkung macam ni. Mana ada. Bukan poligon. Okey, kita lengkapkan bahagian bulatan tu. Bulatan dengan nama yang betul. Ni namanya apa? Tengok balik perintah. Apa yang cikgu suruh tengok tu? Masuk periksa lah. Takkan nak abang ke apa? Banyak-banyak kali. Ni kan cikgu dah abang tadi. Sikit kan. Ni pusat kan. Dia abang tu. Pusat di O. Sikit je ni panggil. Sikit minor kan. Jadi sektor minor. Kalau yang besar ni sektor major. Pergi balik tengok sifat-sifat. Okey, lepas tu kita jawab soalan ni. Menunjukkan sebuah bulatan pusat dia O. Okey, pusat dia O ialah satu garis lurus. Okey, KLM garis lurus. Okey, kita tak apa nampak yang bawah. Cikgu bagi naik. Okey, LN L4 LN 4. Okey, lepas tu jejari bulatan 10. ON tu kan jejari, jadi OL tu 6 lah kan. 10 tu 4, 6 lah. Hitung panjang KM. Dia nak panjang KM pula dah. Jadi apa yang kamu tahu? Okey, jejari kan. Ni 10. Okey, kalau cikgu keluarkan dia, ni dapat 90, dia lukis 90 amuan. So sini 10, sini 6. Gunalah teorem Pythagoras. Kan teorem Pythagoras formula 345. Okey. So lagi satu 5, 12, 13. Cikgu bulat ni sisi paling panjang ialah hypotenuse. Hypotenuse tu apa? Ni sudut 90 bertentangan dengan dia. Yang lah sisi paling panjang. Okey, kamu tengok nak pakai mana satu. Kalau 13 boleh jadi 10. Tak payah kan. Tapi 5 ni boleh jadi 10. Darab 2. Jadi 3 darab 2, 6. 4 darab 2, 8. 5 kali 2, 10. 6 dah ada. 10 dah ada. Ni tak ada 8. Di sini 8. Panjang KM. Tapi takkan nak tulis macam tu saja. Kamu gunalah tulis formula teorem Pythagoras. C kuasa 2 ialah 10 ni sama dengan A kuasa 2 plus B kuasa 2. C kuasa 2 hypotenuse ni C 10 kuasa 2 sama dengan A ni tak, kalau kamu ambil 6 kuasa 2 yang kamu nak cari ni 8 kan. Boleh B. Kamu nak okeykan sebagai KL pun boleh. So jadi 100 36 tambah B kuasa 2. So jadi 100 tolak 36 sama dengan B kuasa 2. B kuasa 2 sama dengan 64. Jadi B sama dengan 8. Nak dapatkan B punca kuasa belah ni. Kan cikgu kata kalau nak hilangkan punca kuasa 2. Kalau nak hilangkan kuasa 2, kita punca belah sini. Dapat 8. Okey, perimeter sebuah bulatan ni 39. Perimeter, ukur keliling kan. Jadi O, P, P, Q, Q, O. 39. Cikgu baca 38, minta maaf. 39. Jadi O, Q ni 14. Sebabnya kenapa? Jari kan. O ni pusat bulatan. Okey, so jadi kalau kita nak tahu panjang ni, senang saja. 39 tolak 14 tolak 14. So, jadi dapatlah 11. Betul tak? 14, 28. 28, okey, 11. So, jadi dia nak tahu sudut ni. Jadi, kalau macam mana kita nak kira ni luas ni? Luas sektor bulatan. Cikgu ajar dah. Theta per 360 darab dengan formula bila kita sebut perimeter, maksudnya pi r. Maksudnya ialah 2 pi j lah.
darab dengan 2 pi J ataupun 2 pi R sama dengan apa yang dia abang? 11. Jadi sekarang kita masukkan theta ni ataupun kita tulis X ni per 360 darab dengan pi dia suruh 2 darab dengan pi dia suruh guna 22 per 7. Jari kita 14 darab 11. Tamu tekanlah kalkulator. Jadi X per 360 sama dengan 11. Ni darab dia bahagi 14 darab dengan ni 7 dengan 22 ni terbalik 7 per 22. 2 ni maksudnya 2 per 1 jadi terbalik 1 per 2. Okay, so X per 360 sama dengan 0.125. Nak dapat X, ambil kan bahagi 360. Mai belah sini darab. Darab dengan 360. Dapatlah 45 darjah. So, jawapan dia 45 darjah. Okey, nyatakan prisma atau bukan prisma. Prisma ni, luas kelihatan rentas ni, bawah pun masih sama. Depan atas sama dengan bawah. So, jawapannya ya. Tulislah. Tulis prisma jangan tulis right. Dia tak sorek pun. Yang ni kalau atas ni dengan bawah ni tak sama. Dia bukan prisma. Kamu tulislah bukan prisma. Yang ni depan sama dengan belakang. Jadi ialah prisma. Okey, soalan ni dia kata hitung jarak. Hitung jarak kamu kena kira betul-betul lah. Okey, hitung jarak di antara titik P dengan R. Okey, sorry, P dengan Q. Cikgu tunjuk satu lah. Okey, P dengan Q. Okey, sebelum tu tahu koordinat dulu. P ni apa? Negatif 4. X dia negatif 4. Y dia negatif 4. Q kan? Iaitu 4 negatif 4. 4 negatif 4. Okey, so jadi kita nak cari untuk ni. Cikgu buat satu je. Formula jarak. Ingatlah formula jarak. X2 tolak X1 kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 kuasa 2. Okey, so masukkan nilai X2. Sebelum tu label lah. X1 Y1 X2 Y2. Okey, X2 kamu 4 tolak X1 kamu negatif 4. Nampak tu? X1 negatif 2. Kuasa 2 tambah Y2 kamu negatif 4 tolak Y1 kamu negatif 4. Tu kuasa 2. Okey, kita selesaikan. 4 tanda sama positif. 4 campur 4 8. 8 kuasa 2 tambah negatif 4 tolak dan sama tambah. Jadi negatif 4 tambah 4 kosong. Kosong kuasa 2. So jadi 8 kuasa 2 dapat 64. Punca kuasa 2 bagi 64. Jawabnya 8. Jarak dia 8. Ini kamu buat sendirilah yang tu. Okey. Senang je. Guna formula yang sama. Label XY, X1, Y1, X2, Y2. Lepas tu masuk nilai dalam nilai dia.